Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ke kelas cikgu, kelas sains tahun 3. Jadi hari ini kita akan buat tahun 3. Baik, jadi yang mana belum mengenali cikgu, okey, mungkin kamu pernah nampak cikgu di sekolah kan, tetapi kamu tak tahu nama cikgu. Jadi nama cikgu Suhair Amar bin Saidin. Kamu boleh panggil cikgu Cikgu Amar lah. Nampak kawan boleh bagi salam. Assalamualaikum cikgu ataupun Assalamualaikum cikgu Amar. Jadi kita akan mulakan kelas kita. Minggu lepas kita dah bermula, tapi cikgu tak sempat nak upload apa-apa video pun. Okey, cikgu cuma bagi penerangan dalam bentuk keterangan bertulis saja. Jadi hari ini cikgu akan ulang kaji sedikit apa yang kita buat minggu lepas. Tajuk yang pertama iaitu tentang kemahiran proses sains, kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati. Okey, jadi kita akan buat dua lah. Jadi memerhati dan juga kemahiran mengelas. Jadi hari ini sebenarnya cikgu nak masuk pada mengelas, tapi cikgu rasa minggu lepas cikgu bincang sikit lah tajuk yang minggu lepas, iaitu kemahiran proses sains memerhati. Baik. Okey, apakah itu pemerhatian? Okey, pertama kita tanya soalan, apa tu pemerhatian? Memerhati, pemerhatian. Mungkin kita pernah guna perkataan memerhati tu. Cuba perhati tengok. Cuba perhatilah. Cuba perhati tengok benda tu macam mana. Okey. Bila sebut perhati, sebenarnya dalam sains pun kita menggunakan perkataan memerhati. Tapi dalam soalan itu berikan pemerhatian. Berikan pemerhatian. Sebenarnya kita dah buat pun. Tapi mungkin ada yang tak dapat memahami kehendak soalan itu apa. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita apakah berikan pemerhatian kamu terhadap perkara tersebut. Jadi apa yang kamu kena buat? Yang pertama, jadi untuk yang pertama sebelum kita nak tulis apa, yang pertama kita cuba kaitkan dengan deria apa yang kita perlu guna. Okey. Jadi pemerhatian, maksud pemerhatian, kita menggunakan deria-deria kita, menggunakan semua deria kita untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek itu atau tentang sesuatu peristiwa. Okay, kita tengok satu peristiwa tu, kita boleh ceritakan balik menggunakan deria-deria yang ada. Okay, sebaiknya dalam membuat pemerhatian, sebaiknya kita menggunakan semua deria. Okay, lebih banyak kita menggunakan deria kita, lebih baik. Okay, tetapi ada sesetengah benda itu tidak boleh menggunakan semua deria. Jadi kita setakat yang mana kita mampu. Okey, sebab kita ada 5 deria, kita ada 5 organ deria. Yang pertama, mata. Okey, organ mata untuk deria penglihatan. Yang kedua, telinga untuk deria pendengaran. Hidung untuk deria bau, lidah untuk deria rasa, dan juga kulit, bukan setakat tangan. Tapi seluruh badan kita ada dilitupi oleh kulit. Jadi semua kulit adalah organ deria untuk sentuhan. Jadi mana-mana bahagian badan kita yang bersentuh dengan apa-apa, kita akan rasa. Rasa sentuhan itulah salah bentuk deria. Kecuali bahagian-bahagian terlindung, contohnya pada kuku, kena pada kuku kan, lalat singgah kat kuku, kita tak rasa lah. Sebab dia tak bersentuh dengan kita punya kulit. Tapi bahagian lain semuanya adalah kulit. Kulit. Kalau rambut pun ada lalat singgah kat rambut, tak rasa. Sebab kat rambut tu tak ada kulit. Tapi mana-mana bahagian lain yang mempunyai kulit, bila ada sentuhan saja, kita akan rasa. Bukan setakat rasa sentuhan, kita ada rasa panas, sakit dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk deria. Cikgu ulang balik 5 deria. Deria penglihatan menggunakan mata, deria bau menggunakan hidung, deria pendengaran menggunakan telinga, deria rasa menggunakan lidah, dan deria sentuhan menggunakan kulit. Kulit bukan tangan. Kadang-kadang orang tunjuk tangan, sebenarnya dia merujuk kepada seluruh kulit yang ada di badan kita. Itu pemerhatian. Okey. Bila kita membuat pemerhatian, kita nak tulis jawapan itu, kita menulis ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang boleh diukur. Kalau kita tengok satu-satu benda tu, mesti sebut benda yang ada pada ciri-ciri yang ada pada benda tersebut, dan benda tersebut mestilah jelas, boleh diukur. Okey? Dan dia bukan menggunakan emosi ataupun menggunakan anggapan, tanggapan kamu. Sebab bila kamu menggunakan tanggapan, dia ada satu yang subjektif, satu yang mungkin tak sama untuk setiap orang. Contoh ada orang kata cikgu handsome,
Ada orang cakap cikgu cute. Jadi dah ada dua. Kan? Jadi pendapat orang tak sama. Contoh. Okey. Contoh, ini perkataan-perkataan subjektif yang tidak boleh digunakan, tidak boleh gunakan dalam pemerhatian. Contohnya hebat, cantik, apa lagi? Cantik, hebat, sedap. Itu perkataan-perkataan yang adalah perkataan-perkataan subjektif yang mana tak boleh diukur dan boleh dipetikai oleh orang lain. Ada orang kata yang tu sedap, ada orang kata tak sedap. Kalau dia suka makanan tu, maka dia kata sedap. Kalau dia tak suka makanan tu, dia kata tidak sedap. Jadi mana yang betul? Tidak ada yang betul. Sebab ia adalah perkara yang subjektif mengikut perspektif ataupun minat orang tu lah. Lain-lain tak sama. Tetapi bila kita nyatakan fakta atau ciri-ciri yang jelas yang boleh diukur, dia tidak boleh dipertikai. Okey, pen ni, pensel. Pensel ini berwarna hitam. Okey, yang atasnya lah. Pensel ni berwarna hitam. Tak boleh ada orang kata, tak, ini warna biru ni. Biru. Tak boleh. Sebab dia memang hitam. Dia tak kata pensel ni cantik ke apa. Tak boleh. Tak, dia cuma kata pensel ini hitam. Itu adalah satu fakta. Jadi pemerhatian kita nak sebut perkara-perkara begitulah. Okey. Sebenarnya kalau nak lebih tepat, kita kena ada perbandingan. Satu tu kita ada perbandingan. Contoh kalau kita sebut besar. Ya, besar satu fakta. Tetapi kalau kita kata saiz buku ni okey. Buku ni orang kata kecil. Betul? Ya, betul tak? Betul juga. Betul lah kan? Jika dibandingkan dengan buku ni, maka saiz buku ini kecil. Okey, saiz buku ni kecil. Tetapi buku tak ada buku sini Tetapi ada tak buku yang lebih kecil dari ni? Buku 55 tu. Kan? Jadi buku 55 tu lebih kecil dari ni. Jadi ini pula jadi buku yang besar. Okey. Jadi sebenarnya perkataan-perkataan begitu kena berhati-hatilah. Tetapi untuk kamu, untuk kelas tahun 3, cikgu tak ada masalah. Kalau benda-benda yang kita nampak jelas tu besar tu, kita boleh sebut saja besar ni kecil kan? Boleh. Tak ada masalah. Tapi untuk tahun-tahun yang atas, tahun 5, tahun 6 dan sebagainya, cikgu tak galakkan kamu menggunakan perkataan-perkataan yang betul lah. Dia boleh dipetikai. Bila kata besar, ada benda yang lebih besar. Ada benda yang lebih kecil. Kalau kamu nak buat pemerhatian, kamu kena ada satu perbandingan. Kamu buat pemerhatian menggunakan perbandingan. Buku A lebih kecil daripada buku B. Yang tu tepat. Tak boleh nak petikai. Yang tak boleh kata, kalau dia ada satu saja, kita tak boleh kata, okey, buku ini besar. Buku ni kecil. Sebab dia boleh dipertikaikan lah. Macam tadilah. Buku ini sangat cantik. Okay, ada orang kata cantik, ada orang kata tak cantik pun. Buku aku lagi cantik. Bergaduh pula dah. Kan? Jadi, benda-benda tu, kita kena hati-hati bila kita nak buat pemerhatian tu. Kita cari benda-benda yang betul jelas. Okay, ada gambar. Ini Eiffel Tower lah. Menara Eiffel. Okay, ada gambar Eiffel Tower pada buku itu. Buku ini berwarna biru. Buku ini tebalnya 100 muka surat. Buku ini mempunyai garisan. Okey. Tapi semua yang cikgu cakap tu hanya menggunakan satu deria saja baru, iaitu deria penglihatan. Sebenarnya dia ada banyak deria. Kalau kamu boleh gunakan semua deria, lebih baik. Okey, tadi mata penglihatan, pendengaran. Ada bunyi tak? Ada bau tak? Okey. Rasa dia macam mana? Okey, bahagian depan, muka surat depan dia licin, manakala bahagian dalam agak kasar. Okey, itu pemerhatian yang memang tak tepat, tak berapa tepat, tapi boleh digunakanlah untuk setakat pemerhatian asas dia. Okey. Dan yang terakhir, rasa. Takkan kamu nak rasa nak jilat buku ni kan? Sebab tu cikgu kata bukan semua situasi boleh menggunakan semua deria. Jadi kita seboleh-bolehnya menggunakan seberapa banyak deria yang boleh. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Okey, kadang-kadang kebanyakannya akan menggunakan deria penglihatan. Kebanyakan mana-mana akan menggunakan deria penglihatan. Tetapi ingat, dalam menjawab soalan, kadang-kadang
deria pendengaran, deria bau dan sebagainya juga boleh membantu dalam kamu menjawab soalan. Kadang-kadang kamu dah bagi pemerhatian, okey, beri pemerhatian terhadap gambar itu. Kamu nampak gambar sungai yang kotor. Kamu mau tulis sungai itu banyak sampah sarap yang terapung di atasnya. Air sungai itu berwarna hitam. Terdapat bangkai sungai, bangkai sungai pula. Terdapat bangkai haiwan yang berada di dalam ataupun terapung di permukaan air. Nah, itu semua pemerhatian-pemerhatian yang boleh kita buat menggunakan deria mata. Dah habis kita jawab, okey, seronoklah dapat jawab. Tiba-tiba dia minta pemerhatian lain. Nak pemerhatian apa pula? Semua dah cerita dah tadi. Nampak? Bila pemerhatian lain, kita ingat kita boleh juga menggunakan deria-deria yang lain. Kita anggap kita berada di situ. Jangan anggap kamu tengok soalan saja. Tengok gambar. Kita anggap kita berada di situ, maka kita boleh. Bila dia kata pemerhatian yang dapat menyokong pernyataan tadi. Kalau pemerhatian dia ada bangkai kat situ, memang confirm dah bau busuk. Jadi salah satu pemerhatian lain yang dapat membantu menyokong kamu punya pemerhatian asal adalah sungai itu berbau busuk. Nampak, dia telah menggunakan organ deria yang kedua. Rasa tak boleh, jangan hampir minum air tu pula. Jenuh hati. Nampak, jadi ada dua deria. Jadi selalu murid dia akan sangkut kat situ. Pemerhatian satu dia boleh buat. Pemerhatian lain yang menyokong dia tak boleh buat. Jadi sebab tu kita ingat buka minda. Selain pemerhatian menggunakan mata, kita juga boleh menggunakan pemerhatian yang lain, bau, rasa, bunyi dan sebagainya. Kalau cerita gambar tentang kawasan perindustrian, kamu cerita sebau asap, kamu boleh nampak asap berkumpul-kumpul, kamu boleh nampak cecair berwarna yang keluar, yang disalirkan ke sungai, itu benda yang nampak. Selain itu boleh pendengaran, mungkin bunyi bising daripada kilang tersebut. Itu semua dinamakan pemerhatian. Okey, apa lagi cikgu nak contoh? Okey. Ni granola. Okey. Apa pemerhatian yang kita boleh buat daripada granola ni? Okey. Dia mempunyai gambar buah strawberry. Strawberry ke ni? Nak kata blueberry bukan? Mulberry kot. Okey, ada gambar buah di sini. Kemudian ada gambar oat, ada gambar mangkuk. Okey, warna paketnya berwarna putih. Okey, saiznya kamu kena ukurlah saiz dia berapa. Tapi untuk tahap satu kamu boleh cakap saiz dia agak besar. Boleh cikgu terima. Tapi untuk tahun yang ni kamu guna terus tinggi dia berapa, lebar dia, warna dia apa. Okey, ada bunyi tak? Ada bunyi. Berat dia, kamu boleh timbang berat dia. Okey. Bunyi, berat, rasa, kamu kena rasalah, makan dan rasa. Rasa dia manis-manis ke, rasa dia masin ke. Kalau ini tak masin lah, manis lah. Okey. Rasa, bau, kamu kena buka lah bau, ada bau tak? Bau wangi, bau sedap ke apa ke. Sedap, hati-hati. Sedap adalah satu kataan yang subjektif. Okey, baunya bau manis, baunya bau buah-buahan. Itu paling tepatlah, baunya agak ada bau buah-buahan, sedikit bau buahan baunya. Okey. Untuk yang kedua, kurma. Kurma Safawi. Paket dia berwarna hitam. Yang ni kita boleh buat perbandingan. Okey, saiz paket ni lebih kecil berbanding paket granola. Bunyinya agak lain sikitlah. Tadi bunyi dia agak sebab bendanya saiz buah kurma ni dia besar-besar, tadi dia halus-halus, jadi bunyi dia tak sama. Okey, tapi ada tak bunyi? Ada. Rasa dia manis lah. Semua orang tahu kurma rasanya manis. Bau, kurma tak ada bau rasanya. Tapi adalah bau-bau sikit kan itu, tapi tak ketara. Okey, itu semua contoh-contoh pemerhatian. Okey, jadi cikgu rasa sampai situ saja pemerhatian. Okey. Untuk latihan kamu, tahniah ramai yang dah hantar. Okey, bagus. Okey, ramai yang dah hantar, dah buat jawapan betul. Okey, cuma ada ramai lagi yang belum membuat ayat tadi, ayat pemerhatian. Okey, ayat pemerhatian yang cikgu cakap
Cakap tu yang setiap organ tu kamu nyatakan sekurang-kurangnya 3 ayat pemerhatian. Okey, mata. Oh, bangunan itu mempunyai 5 tingkat. Bangunan itu mempunyai pintu. Bangunan itu berwarna putih. Dapat 3 dah untuk penglihatan. Dengar. Apa contoh pemerhatian dengan pendengaran? Bunyi itu kuat. Bunyi apa? Bunyi lori itu kuat. Okey. Apa lagi? Bau. Okey, bau. Bau sampah itu busuk. Itu pemerhatian dengan bau. Yang rasa. Rasa buah itu manis. Sentuhan. Okey, permukaan jalan itu kasar. Apa lagi yang kita sentuh? Sentuh, rasa, bau, dengar, penglihatan, semua. Itulah contoh-contoh. Kamu buatlah 2 atau 3 ayat, 2 atau 3 ayat untuk setiap organ deria tu. Okey. Jadi yang mana belum buat, kamu boleh buatlah. Nanti bila kita bersemuka, cikgu akan lihatlah kamu punya ayat-ayat pemerhatian. Baik. Untuk yang latihan dalam buku aktiviti, okey, kita lihat ni buku aktiviti ni lah. Ni buku aktiviti. Cikgu dah minta kamu ambil pun dari tu. Sepatutnya kamu dah ambil lah sebelum PKP mula tu kan, hari Jumaat, hari Khamis tu patutnya kamu dah ambil. Patutnya semua ada lagi. Cikgu rasa semua boleh jawab lah rasanya. Okey, mata untuk bentuk bola. Jadi mata untuk bentuk bola, bentuk boleh warna dan sebagainya, tapi dalam cerita ni bentuk. Jadi mata untuk bentuk bola, lidah untuk tembikai manis, telinga untuk bunyi whistle, tangan untuk permukaan span, dan hidung untuk bau minyak wangi. Okey, mudah saja. Okey, kalau yang silap tu boleh betulkan lah, tak ada masalah. Kita silap. Nyatakan beberapa deria yang mungkin terlibat untuk memerhatikan objek atau situasi di bawah. Dia nyatakan beberapa, maksudnya boleh lebih dari satu, tak ada masalah. Yang pertama, ni. Jadi dia kata apa? Nyatakan beberapa deria. Jadi deria penglihatan. Nak tengok TV, kenalah menggunakan penglihatan, deria penglihatan. Tapi kalau kawan kamu tulis deria pendengaran, boleh tak? Mesti boleh. Kita tengok TV selalunya mesti kita pasang dia punya suara. Tak syok tengok TV tak ada suara, cakap tak dengar apa kan. Jadi mesti selalunya orang tengok TV mesti dengar menggunakan deria penglihatan dan juga deria pendengaran. Tak ada masalah, boleh. Okey, yang kedua buah. Ada yang bau. Boleh tak bau? Boleh. Buah ni memang ada bau. Kuat tak kuat tu ikutlah buah, tapi memang dia ada bau. Jadi boleh. Kalau ada buah nangka kat rumah, kita boleh kenal pasti ada buah kat belakang kat dapur, kan? Kemudian boleh tak deria lain? Ada tak deria lain yang menggunakan yang boleh dilibatkan dengan gambar ni? Deria rasa, kita makan, kita rasa buah tu, maka deria rasa. Ada lagi tak? Deria sentuh boleh tak? Boleh. Buah tu kita pegang licin, permukaan kulit dia kasar, tajam-tajam, itu deria sentuhan. Apa lagi? Deria bunyi. Deria bunyi tu susahlah. Kecuali kita kena ketuk tu adalah bunyi. Dia tak ada buah tu berbunyi sendiri. Kalau buah tu berbunyi, cikgu pun lari. Okey. Bau, lihat sudah, rasa sudah, sentuh, bunyi. Satu lagi apa? Bau, lihat, rasa, sentuh, bunyi. Semua dah. Semua dia sebut. Jadi had bahagian ni boleh bau. Lihat, penglihatan tak sebut lagi. Okey. Buah ni berwarna hijau. Okey, luar dia lah. Dalam dia warna kuning. Saiz buah ni lebih besar daripada buah rambutan. Tu semua penglihatan lah. Okey. Yang ketiga, dia minum. Okey, minum air kopi rasanya bila guna panas ni kan. Jadi, minum deria rasa lah. Yang paling tepat memang deria rasa. Bau boleh tak cikgu terima juga. Kerana bila kita minum kopi, kopi tu ada bau. Deria penglihatan pun boleh sebenarnya. Kita nampak kopi tu warna hitam dan sebagainya. Apa lagi? Okey, seterusnya guru. Deria pendengaran. Rasa tak boleh kan, jangan nak rasa pula. Okey, lepas tu
Deria penglihatan boleh tak? Yang tu cikgu pun agak sukar nak jawab. Sebab budak ni tutup mata. Jadi bila dia tutup mata, kita tak boleh kata deria penglihatan. Sebab dia tak nampak, dia hanya pejam mata dan dengar bunyi guruh. Itu agak kontroversi sikit lah. Memandangkan dia tutup mata. Kalau dia tak tutup mata, boleh saja kita masukkan deria penglihatan, deria bunyi penglihatan. Tapi saya rasa penglihatan tak kot sebab dia tutup mata kan. Okey. Ayat yang lengkap di bawah ni adalah kemahiran proses sains kosong. Apa dia? Kemahiran proses apa yang kita sedang belajar ni? Kemahiran proses sains memerhati. Jadi kemahiran proses sains memerhati menggunakan deria penglihatan, pendengaran, bau, sentuh dan rasa untuk mengumpulkan maklumat tentang sesuatu objek dan fenomena. Okey, jadi itu saja untuk buku aktiviti. Dan ada satu lagi latihan yang cikgu berikan, lembaran kerja. Kalau kamu pergi ambil buku aktiviti tu, ada cikgu letakkan sekali lembaran kerja. Kalau kamu terlepas pandang tu, tak apalah. Nanti buka sekolah tu kamu boleh ambil, tak ada masalah. Okey, ada satu lagi. Macam ni ya. Okey, yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga penglihatan, yang keempat bunyi, yang kelima deria sentuhan. Di bawah sini manis, nombor 2 wangi, nombor 3 warna-warni, nombor 4 bunyi, nombor 5 sejuk. Ni ketul ais ni. Ketul ais dia pegang tu sejuk. Okey. Itu saja 3 latihan yang cikgu beri pada minggu lepas. Okey. Jadi untuk minggu ni cikgu akan rakamkan video kedua lah, takut terlampau panjang sangat lah.